Ini adalah kisah benar yang diceritakan oleh bekas Komando Vet 69 PDRM yang bernama Abri Bah Ali, 62 tahun. Sepanjang berkhidmat dalam 69 Komando, beliau pernah terbabit dalam 3 pertempuran dengan komunis, termasuk kejayaan pasukan membunuh seorang anggota musuh. Beliau merasa puas hati dapat menjaga keselamatan negara. Beliau masih ingat pertempuran itu yang berlaku di Ulu Yam, Selangor pada tahun 1979. Kerana beliau adalah sebagai tracker, berjaya menghidu khemah musuh sebelum serang hendap dilancarkan. Walaupun dirinya sekarang tidak lagi segagah semasa usia muda, bekas konstebel Abri Bah Ali, 62 tahun, masih mengingati dengan jelas detik cemas kira-kira 30 minit berbalas tembakan dengan pengganas semasa pertempuran tersebut. Ketika berbalas tembakan, dia juga dapat mendengar tangisan beberapa orang musuh wanita yang ketakutan sambil mereka berlindung di kawasan belukar di atas bukit. Namun sebelum masuk ke video berikutnya, sila klik tombol subscribe, like dan share jika anda suka video seperti ini agar channel ini bermanfaat dan kekal aktif. Ceritanya, musuh dipercayai gentar apabila mengetahui lokasi mereka digempur pasukan 69 Komando seramai 12 orang. Walaupun jumlah pengganas komunis yang bertahan di atas bukit itu dipercayai lebih 30 orang. Ini berdasarkan kesan-kesan pada khemah yang digeledah selepas pertempuran selesai dan musuh melarikan diri. Beliau mengambil alih tugas menjejak daripada Sarjan Major Apot Saad, penjejak legenda 69 Komando, setelah pasukan beliau bertukar untuk meneruskan operasi memburu musuh. Kira-kira seminggu selepas menjejak, mereka menemui kesan-kesan yang membawa kepada penemuan sebuah kem musuh. Semasa melakukan tinjauan, beliau dan rakannya mudah dilihat sentri musuh yang tidak menyedari kehadiran mereka. Setelah meninjau dan mengagak kekuatan musuh, beliau dan pasukan berundur ke kawasan selamat. Lalu pegawai yang beliau ingat, namanya Inspektor Radi, merancang strategi untuk menggempur kedudukan musuh. Kata Abri, tembakan pertama yang dilepaskan Inspektor Radi mengenai sentri musuh sebelum dia dan rakan-rakan lain bertubi-tubi memuntahkan peluru masing-masing daripada senjata M16 mengikut taktik bertempur seperti mana dirancang. Sambil bertempur, Tuan Radi menjerit, marah. Lalu mereka bergerak sedikit demi sedikit secara berhati-hati mendekati kedudukan musuh di atas bukit tanpa mengendahkan serangan balas mereka. Masa itu tidak ada rasa takut kerana matlamat memang nak menumpaskan musuh, dan beliau juga masih ingat pengganas komunis melaunkan cabaran kepada 69 Komando, menyebabkan semangat mereka untuk bertempur semakin membara. Mereka cabar dengan berkata, kalau lu berani, lu datang. Itu yang membuatkan pasukan Komando 69 betul-betul marah dan menyahut cabaran menawan khemah mereka. Sebaik pertempuran selesai, beliau dan beberapa rakan menggeledah khemah musuh dan menjumpai pelbagai kelengkapan, termasuk makanan yang telah dimasak tetapi terpaksa ditinggalkan. Ceritanya lagi, mayat musuh yang ditembak mati bagaimanapun tidak dapat dibawa keluar pada hari tersebut kerana helikopter Nuri tidak boleh dihantar disebabkan faktor cuaca. Pada malam itu, mereka tidur dengan mayat musuh yang berbungkus. Hanya esok helikopter boleh mendarat untuk membawa keluar mayat tersebut. Mereka terpaksa menggunakan granat untuk menumbangkan pokok-pokok besar bagi membina tapak pendaratan helikopter. Dua lagi pertempuran yang disertainya semasa dalam 69 Komando ialah di Bentong Pahang dan Kuala Kubu Baru, Selangor. Bagaimanapun, perkhidmatannya di dalam polis tidak lama apabila mengambil keputusan berhenti pada tahun 1983 disebabkan keluarga dan pulang ke kampung. Ada sedikit kekesalan dalam dirinya disebabkan meninggalkan seragam hijau lebih awal kerana dia sebenarnya amat mencintai kerjaya tersebut, terutamanya semangat setia kawan rakan-rakan. Abri daripada suku kaum Semai mulanya menyertai pasukan Senoi Perak pada Julai 1978 sebelum dipilih menganggotai 69 Komando sebagai penjejak kerana kemahiran berburu dan mengesan jejak di hutan. Dia dan Apot serta beberapa lagi rakan-rakan sepasukan orang asli bertindak sebagai tracker. Cuma Apot menyertai pasukan polis lebih awal. Dia juga dikatakan tidak biasa bermalam di dalam kemah semasa operasi. Sebaliknya akan tidur di atas pokok sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diserang musuh.
Bagaimanapun, keperwiraan ABRI suatu masa dahulu hanyalah secalik kisah lalu. Dia kini hidup dalam kedaifan di sebuah pondok buruk di perkampungan orang asli di Kampung Kuala Sentak yang letaknya kira-kira 20 minit berkenderaan dari Pekan Bidor. Di situlah tempat beliau berteduh bersama seorang anak lelaki berusia 13 tahun sejak berpisah dengan isteri 12 tahun lalu dan hidup secara ala kadar. Dia yang tidak boleh melakukan kerja berat selepas terlibat dalam kemalangan motosikal 10 tahun lalu, kini hanya bekerja mencari petai dan hasil-hasil hutan di sekitar perkampungan untuk dijual. Biarpun di mamah usia, tetapi lelaki bertubuh kecil ini masih belum tumpul kemahirannya dalam memburu, mengesan jejak serta ilmu navigasi di dalam hutan. Nasib wira negara ini bagaimanapun terbela apabila pada tahun lalu sebuah rumah batu 2 balai dibina menggantikan pondok buruk mereka di perkampungan orang asli di Kampung Sentak. Kerja-kerja pembinaan itu disempurnakan oleh Brigade Utara Pasukan Gerakan Am PGA melibatkan 10 anggota Batalion 3 PGA Senoi Perak dari Kem Bidor dengan kos pembinaannya dibiayai oleh syarikat tempatan iaitu Gading Kencana Sedirian Berhad. Jadi terima kasih kerana menonton. Tuliskan komen anda di bawah dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.